Minggu Aspirasi Islam Universiti Brunei Darussalam yang telah diadakan baru-baru ini memberi satu pengalaman baru bagi menerokai erti yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi UBD melalui pameran yang dipamerkan. Minggu Aspirasi Islam bertemakan mencetus minda juga dikenali sebagai Igniting Minds. Pameran Minggu Aspirasi ini ialah untuk memberi kesedaran dan kefahaman tentang cara berfikir dalam kehidupan. Objektif dari Minggu Aspirasi Islam ini diambil dari surah Ali Imran ayat 190 hingga 191, iaitu Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi serta berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Itu kalau disimpulkan, itu menjadi seorang yang ulul albab. Ialah untuk menyemarakan kembali sejarah-sejarah sains Islam dan ilmuwan saintis. Di samping itu sebagai wadah pembentukan dan pembangunan insan syumul di kalangan warga beragama Islam di Universiti Brunei Darussalam, dan sekaligus menyumbang khidmat kepada masyarakat sebagai penyalur ilmu, dan ianya juga ialah sebagai salah satu usaha ke arah merealisasikan impian ke bawah duli yang maha mulia untuk menjadikan negara Brunei Darussalam kita sebagai sebuah negara zikir. Pameran Minggu Aspirasi Islam mempamerkan booth seperti Essence of a Believer, Chronicles of Islam, The Unsung Heroes, Pearls of Islam, Reclaim Your Heart, The Six, The Solat System, Beyond the Motions, The Book of Life dan Kembara Kulimpapat. Untuk menyemarakkan kembali sejarah-sejarah Islam yang dululah, yang dalam zaman Abbasiyah. So sejarah-sejarah sains dan ilmuwan saintis lah. So ini dibukakan juga kepada orang-orang yang bukan beragama Islam lah, bagi mempraktikkan hubungan harmonis di antara pelbagai agama lah. So bukan saja IAW ini terbuka kepada Muslim, tapi juga orang yang non-Muslim lah, orang bukan beragama Islam lah, insyaAllah. Melalui tema mencetus minda diterjemahkan dengan cara pendekatan dan penyampaian yang berbeza, unik dan menarik. Booth Chronicles of Islam, The Unsung Heroes menceritakan semula tentang kehebatan sejarah Islam dan tokoh-tokoh Islam dari zaman Mekah, Madinah, Khalifah Ar-Rashidin, Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. So insyaAllah dalam booth ini, booth kami mengenai sejarah Islam. Kami gelarnya Chronicles of Islam, The Unsung Heroes. So dalam booth kami ini, kami akan mempamerkan sejarah-sejarah Islam yang dari awal, dari zaman Mekah, Madinah, Khalifah Ar-Rashidin, Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah sampai kejatuhannya. So dalam sini kami akan ceritakan tentang sejarah Islam yang sebenarnya kebanyakannya penuntut-penuntut tani dan orang-orang tani yang biasa tani dah tahulah sebenarnya sejarah Islam ini sebenarnya memang hebatlah sebenarnya. So kalau selalunya dalam contoh sekolah-sekolah, kalau tanya student tani, mestinya orang tahu sejarah dunia moden lah, macam bila peperangan satu berlaku, peperangan dunia kedua berlaku, singkat sana. Tapi kalau in terms of sejarah, sikit saja orang tahu, mungkin sama-sama sajalah. So selain daripada tu, kami juga macam mempamerkan kepada visitor-visitor tani ini tentang siapakah orang-orang yang hebat di dalam sejarah Islam ini, terutamanya orang-orang yang tani kurang ketahui lah. For example, Ibnu Firnas. Siapa Ibnu Firnas ni? Ia adalah seorang ilmuwan yang dapat the first person to fly lah. Soalnya kalau student ditanya who's the first person to fly, dorang akan jawab the Wright brothers. Tapi sebenarnya sebelum dorang ada lagi lah orang Islam yang dulu membuat itulah. And then selain daripada tu, Ibnu Haytham. Dorang ni ilmuwan ni ia dapat mencipta kamera. Tapi kalau tani kurang tahulah siapa orang-orang ni lah.
kita sini kami rasa perlunya lah untuk menceritakan semula sejarah Islam, orang-orang Islam yang sebenarnya hebat lah. Pasal dorang lah yang membuat yang dapat menginspirasi kita ni lah, supaya tani ni mengikut jejak langkah mereka, insyaallah. Booth Reclaim Your Heart mempamerkan tentang hati. Murid-murid yang melawat booth ini diterangkan bagaimana fungsi hati dari aspek kerohanian dalam kehidupan. Okey, jadi minggu aspirasi Islam pada tahun ini berkaitan dengan Igniting Minds, membuka fikiran tentang keislaman itulah. Jadi kalau kita ni lihat dalam booth kami ni, jadi menerangkan tentang hati. So kalau hati ni kadang-kadang kita ni tahu pasal fungsinya sebagai macam mempam darah, mengalirkan saluran darah, membagi oksigen sahaja. Tapi kita ni mau menerokai lah macam mana boleh timbulnya rasa cinta tu, macam mana boleh rasa ada perasaan yang indah terkandung dalam hati kita ni. Padahal fungsi jantung tu cuma tu saja. Jadi kan mempertekankan tentang macam mana jenis-jenis hati ni. Jadi mau beritahulah pasal hati ini ada banyak jenis. Jadi banyak jenis itu adalah satu, mempunyai hati yang bersih. Jadi hati yang bersih ini macam mana? Jadi hati yang bersih ini adalah jenis yang mempunyai ia sentiasa menjaga ibunya solat. Macam sentiasa apa yang ia mengamalkan, semua amal kebajikan itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi apa yang hati yang ia miliki itu atau berhasil daripada cinta di Allah. Jadi kita ni balas dengan cinta Allah itu dengan apa yang kita ni buat. Itulah dengan rasa mengumpulkan amal kebaikan itulah kepada kita ni, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah sampai ke akhirat nanti, kita ni menyampaikan hati yang sejernih-jernih itulah. Jadi apa yang hati yang terkandung pada kami dan hati kepada orang-orang yang ada di sana tu, insyaallah kita ni akan sama-sama untuk mempunyai hati-hati yang berjernih macam ni. Jadi seterusnya hati yang kedua itu adalah hati yang sakit. Jadi hati yang sakit ni ia bermulupuran dengan banyak-banyak dosa. Ya, jenis-jenis dosa ni adalah yang kebanyakan yang kita ni buat, yang mungkin dah terkandung, pernah kami terlihat. Contoh hati-hati yang kotor ni macam membuat perkara maksiat adalah seperti mempunyai rasa riak, rasa cemburu, yang memang benda kecil, tapi yang tu menyebabkan semua orang yang dah nampak tu menyebabkan hati dia jadi kotor. Jadi apa yang menyebabkan ia jadi apa yang membuat itu segala tu yang anda terasa apa-apalah. Jadi apa amal kebajikan itu ia rasa imun. Jadi yang terakhir sekali, hati yang rosak, dah mati, langsung dah tidak berfungsi lagi. Ibarat macam manulah yang ni, ia diberi bernyawa lah kirakan. Ia mempunyai pasal hati itu sudah apabila ia dituang dengan segala, dia macam mempunyai orang hati yang mati ni. Ia seorang Islam, tapi ia menggunakan hatinya tu dengan melakukan amal kebajikan, tapi tidak ikhlas. Jadi yang ikhlas itu segala air yang kalau bayangkan ada bekasan, ada berlubang-lubang. Jadi air yang sudah diisi tu ya macam hilang. Jadi mengalir macam sia-sialah. Sebab apa? Kurangnya keikhlasannya. Jadi itulah jenis-jenis hati yang kami terangkan dalam booth kami inilah. Jadi mau dikaitkan dengan bahagian sains ni, itulah kita ni kadang-kadang kalau kan menceritakan pasal hati, memang satu yang indah nampak. Jadi kan menerangkan tu adalah membuat jenis-jenis aktiviti yang berada di sinilah. Minggu Aspirasi Islam telah menjemput Majlis Belia Brunei yang juga digelar sebagai Kembara Kulim Papat. Mereka menerangkan tentang sosial sains dari segi Islam dengan memberi contoh tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam booth Kembara Kulim Papat ini, sebenarnya kami menceritakan mengenai suatu tema yang bernama Revealing the Forgotten Sunnah, iaitu dalam bahasa Melayu sebagai membuka sunnah yang dilupakan. Kalau tadi lihat bahawa kehidupan tadi sehari-hari itu tadi melakukan banyak sunnah, tapi tahu kita ni bahawa sunnah-sunnah itu adalah sunnah-sunnah kecil sahaja. Macam contohnya memakai jubah, senyum adalah sedekah, memberi salam dan sebagainya. Namun ada satu sunnah yang banyaknya orang lupa, iaitu berdakwah. Dakwah bukan semestinya macam kalau kita ni, okey, aku akan dakwah habis kita mesti dengar. Tapi sebenarnya dakwah ada macam-macam cara. Ada caranya dengan melalui bercakap, contohnya dengan membaca bismillah, mungkin akan menimbulkan persoalan kepada orang lain. Kenapa baca bismillah? Macam seperti apa yang Rasulullah buat pada dalam sejarah mengenai pada di waktu baginda berdakwah di daerah Taif, ada ceritanya mengenai seorang hamba yang bernama Addas.
mungkin kita boleh baca dalam satu buku yang bernama Ar-Rahiqul Maktum. Dan kemudian mengenai lagi satu antara cara berdakwah, iaitu dari segi perbuatan. Itu pertama dalam segi perbuatan mungkin senyum. Senyum itu adalah suatu sedekah dan boleh menjadikan satu persoalan kepada orang kenapa ia senyum. Kerana agama Islam itu mengajarkan untuk umatnya sentiasa senyum kepada sesiapa sahaja. Jadi itu merupakan dakwah kepada orang lain. Jadi itu adalah antara isi utama kami mengenai bosan inilah, iaitu mengenai membuka dakwah yang hampir dilupakan. Di sini ada warna-warni agama Islam dapat ditelusuri, dikongsi dan dihayati. Cara penyampaian dakwah dan pendekatan yang simbolik tetapi penuh makna tersirat dengan cara huraian dan penerangan yang dijelaskan memberi satu pengetahuan bermakna mengenai